Kan kita Al-Quran terutama ni, kita nak Ramadan dah kan. Apa tujuan masuk Ramadan ini? Nak cari apa? Nak cari apa masuk Ramadan? Kan Allah kata syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan ini kami turunkan padanya Al-Quran. Masya Allah, gembiranya orang-orang beriman nak masuk Ramadan, bulan Quran. Dia beribadah dalam keadaan perut dia lapar. Dia meninggalkan nafsu syahwat dia di siang hari. Sebab apa? Nak cari hudal linnas itu, petunjuk bagi manusia. Jadi mesti dia akan duka cita bila Ramadan ini dia tak sempat dengan Quran. Sebab dia tahu Quran ini sumber kehidupan dia. Dia akan duka cita bila Quran ini, bila lihat keluarga dia, anak-anak dia tak pedulikan dengan Al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Sebab Al-Quran ini ibarat air untuk anak-anak kita juga. Itu Allah cerita di hujung surah Al-Mulk ini sebagai peringatan. Sebab Allah yang sebenarnya turunkan Al-Quran semua ni sebagai peringatan pada manusia untuk ikut dia. Tapi manusia menolak. Jadi antara cara Allah nak suruh kita berfikir macam mana? Macam di hujung surah Al-Mulk ini. Kalaulah Allah hilangkan air, siapa lagi yang boleh datangkan air itu dalam bentuk mengalir kepada kamu? Kalaulah Allah cabut hidayah tu daripada kamu, siapa lagi yang boleh bagi hidayah kepada kamu yang mengalir masuk dalam jiwa kamu? Tak ada siapa dah. Itu cara Allah nak suruh kita berfikir. Sebab dalam kehidupan kita ni yang paling banyak keperluan dalam hidup kita apa dia? Air. Tapi manusia terlupa juga Al-Quran begitulah dalam hidup dia. Al-Quran inilah dia yang Allah sebutkan dalam surah apa? Surah Al-Mulk ini, ayat yang terakhir, kesimpulan dia apa sebenarnya? Allah nak kita ni kembali kepada dia. Yang tabarakalladzi biyadihil mulk. Inilah bagi orang yang membaca surah Al-Mulk tiap-tiap malam. Apa harapan kita tuan-tuan dan puan baca Al-Mulk setiap-tiap malam? Apa niat tuan-tuan dan puan baca surah Al-Mulk? Apa ustaz-ustaz kita ajar baca surah Al-Mulk ni, apa fadilat dia? Apa dia? Apa kubur? Menghalang daripada seksa kubur. Kenapa menghalang daripada seksa kubur? Dalam satu hadis yang panjang tentang Allah, Nabi cerita tentang manusia dicabut nyawa, baik orang beriman atau orang yang ingkar. Panjang hadis tersebut. Tetapi bila dah sampai, Nabi cerita sampai bila manusia itu dah masuk alam barzakh, dalam kubur, datang malaikat yang akan menanyakan kepadanya beberapa soalan. Apa soalan yang wajib ditanya? Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Dan siapakah lelaki yang diutuskan kepada kamu, iaitu Rasulullah. Orang-orang yang meninggalkan kehidupannya dengan Allah ini, dia tak dapat nak jawab. Dia terkial-kial nak jawab. Dia tak tahu nak jawab apa. Ini pengalaman yang kita akan lalui, tapi tak boleh kita cerita balik ke orang. Sebab apa? Bila kita mati, kita ada apa namanya? Barzakh. Bila barzakh ini terpisah dah. Tak boleh dah nanti kita beritahu. Mungkin ada sebagian sahabat-sahabat kita dah meninggal tu, dia datang rumah kita beritahu, aku dalam kubur aku jawab macam ni, nanti kau kena jawab gini. Tak ada. Yang kita buat apa dia? Kita kat atas beritahu kat bawah. Padahal tak ada manfaat pun. Beritahulah jawapan tu macam mana. Kalau kat dunia dulu dia tak beriman, dia tak boleh nak jawab juga. Melainkan kita boleh hantarkan apa kepada dia? Doa, minta keampunan kepada dia. Jadi bila malaikat bertanya kepada orang beriman, siapa Tuhan kamu? Mereka jawab siapa? Rabbi Allah. Tuhan aku Allah. Apa agama kamu? Dini Islam. Agama aku adalah Islam. Siapa lelaki yang diutuskan kepada kamu? Rasulullah. Dia dapat jawab. Kalau untuk orang beriman, nanti malaikat tanya soalan yang keempat. Apa soalan yang keempat? Dia kalau untuk orang yang tak boleh jawab, 3 je. Stop dah. Soalan yang keempat, malaikat tanya, ma ilmuka? Bagaimana kamu tahu? Ataupun apakah ilmu engkau sehingga engkau dapat jawab soalan ini? Apa jawapan kita nanti? Cuba ikut saya. Dalam hadis Nabi sebut, qara'tul Quran wa amantu bih wa saddaqtu bih. Bila malaikat tanya, macam mana kamu tahu? Apa pengetahuan engkau? Kata kita dalam kubur nanti, qara'tul Quran. Dulu dekat dunia aku membaca Al-Quran. Sebab tu surah Al-Mulk kita kata dia apa dia? Nak selamatkan kita daripada seksa kubur kan? Dengan syarat apa dia? Amantu bih, aku beriman kepada Al-Quran ini. Percaya betul-betul dengan Al-Quran ini. Dan wasaddaqtu bih,
aku membenarkan dia. Aku laksanakan dalam kehidupan aku ini. Aku bukan baca sahaja. Aku percaya. Nak percaya, faham. Aku sungguh-sungguh belajar untuk faham Quran ini. Dan yang ketiga apa dia? Aku membenarkan dia. Aku melaksanakan dia. Jadi itulah, kalau begitu, dapat tak pelihara kita daripada siksaan dalam kubur? Selamat tak orang yang dapat jawab itu? Selamatlah dia. Tapi tengok apa syarat dia di dunia dulu? 3 ni, apa dia? Baca Al-Quran. 2, beriman kepada Al-Quran. Dan yang ketiga, membenarkan Al-Quran ini. Nescaya selamatlah dia di dalam kubur. Jadi kalau kita baca surah Al-Mulk, tengok di hujung ayat ni Allah cerita tentang apa? Allah buat perumpamaan tentang air. Tapi sebenarnya Allah nak bagi tahu kepada apa? Kan Allah turunkan Al-Quran. Kenapa yang Quran ni kamu tak mau juga? Sedangkan kalau air itu yang penuh kebaikan, kamu hilang air itu, kamu akan minta juga dekat Allah. Sepatutnya begitulah Al-Quran. Kalau hilang Al-Quran ni, mintalah ke Allah, sebab tak ada siapa lagi boleh bagi kamu petunjuk. Sebagaimana air, tak ada siapa boleh bagi kamu air ke dalam hidup kamu, melainkan hanyalah Allah yang tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah dia surah Al-Mulk, tuan-tuan dan puan sekalian, yang dapat kita dengan kadar yang kita ada ini untuk sama-sama kita nak memahami dan mentadabbur surah Al-Mulk. Jadi moga-moga ada pengajaran yang banyak untuk kita ini. Ada apa-apa soalan berkaitan dengan surah Al-Mulk? Ya. Melenyapkan hujan. Bermakna kita hilang keberkatan. Oh, sorry. Bermaksud. Tulisan jadi rapat. Dalam kurungan tu maksud dia. Maksudnya bila kita hilang hujan tu, maksudnya apa dia? Hilang barakah, kebaikan daripada hujan. Boleh je? Ya. Ni. Ya. Ya, betul. Dalam surah lain pun Allah sebut begitu. Allah turunkan hujan di satu tempat, di satu tempat Allah tak turunkan hujan. Itu semua ketentuan Allah. Tak ada siapa yang boleh handle benda tersebut. Jadi Al-Quran macam tu tak? Ada orang dapat petunjuk, ada orang Allah tak bagi petunjuk. Takut tak bila tak dapat petunjuk? Begitulah, sama juga. So hujan ni kita boleh kaitkan semua dengan Quran. Dia punya perumpamaan dia tu. Bila Allah kata sana Allah boleh bagi hujan, sini Allah tak bagi hujan, begitulah Quran. Ada orang Allah bagi dia petunjuk, ada orang Allah tak bagi dia petunjuk. Takut kita hal tersebut. Ya ji. Bercambah. Apa tu? Ya, betul. Istilah bercambah. Bercambah yang kita pakai untuk benih kot. Kan? Wallahu alam, bercambah tu bukan bertambah kan? Bercambah tu dia benih bercambah kan? Wallahu alam. Kita pakai bertambah. Oh, dah tentu. Betul. Itu satu ilmu, ya betul. Tuan Haji tanya, tadi kita baca tentang hujan. Allah sebut banyak, beza-beza. Ada mak, ada yang memang Allah sebut ghaith, kan? Hujan. Ya, memang beza-beza. Itu dari segi bahasa Arab ni memang begitu bentuk dia. Ada hikmah-hikmah dia. Sebab hujan ni dia banyak, dia punya binaan kalimah dia tu. Saya tak dapat jawab lah hari ni, tapi memang betul. Itu satu benda yang kita kena faham dari segi bahasa juga. Sebab tu bahasa Arab dengan bahasa Melayu beza. Bahasa Melayu ni jumlah vocab dia sikit. Bahasa Arab ni vocab dia banyak. Macam rumah, sama juga rumah. Dalam Quran, rumah sebut bait. Rumah. Ada manzil. Rumah, ad-dar. Rumah. Kita terjemah apa? Rumah, belaka. Tapi bait, saya boleh jawab kat bait, kat hujan ni kena kaji lagi lah. Saya tak ingat. Bait, kenapa dia bagi rumah tu bait? Sebab dia katakan bata. Asal usul dia, bata iaitu bermalam. Jadi kenapa rumah dipanggil sebagai bait? Sebab tempat bermalam. Tapi dalam bahasa Melayu semua kita terjemah apa? Rumah. Macam hujan tadilah. Dia ada istilah-istilah dia. Jadi yang tu mungkin kita boleh kaji dalam segi makna-makna Al-Quran.
insya-Allah. Baik, jadi itu saja. Jazakumullah khairah atas perhatian semua. Jadi insya-Allah minggu depan kita boleh sambung surah baru lah. Saya bincang kot dengan Tuan Haji Jamaluddin, surah-surah apa yang biarlah kita boleh tadabbur tu dekat dengan kita lah. Banyak surah nak tadabbur ni yang dekat yang kita baca. Mungkin surah Sajadah kalau belum ada lagi mungkin boleh. Sebab Sajadah pun dalam 3 muka surat saja kan. Macam surah Al-Mulk lebih kurang panjang dia, boleh juga. Surah apa lagi? Mungkin kita lebih bincang. Ayat kursi. Oh, ayat kursi saja ya. Itu pun saya sedang tadabbur tu dekat semua Quran. Tengok macam mana kita boleh. Nanti saya tanya Haji Jamaluddin apa yang sesuai lah. Supaya tak clash juga dengan kuliah-kuliah lain kan. Okey. Baik, jazakumullah khairah tuan-tuan dan puan sekalian. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan Ramadan bulan depan. Pada Jumaat minggu depan, Jumaat pertama Ramadan kita insya-Allah dengan surah yang baru. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.